Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan video klip teknik penggunaan aplikasi Kahoot. Ahli kumpulan 8 terdiri daripada 6 orang. Kahoot ialah satu platform pembelajaran berasaskan permainan yang diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Johan Brand, Jamie Brooker dan Morten dengan kerjasama penyelidik dari Norwegian University. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, yang mana Kahoot ini merupakan salah satu alat teknologi pendidikan yang menyokong kepada pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran kolaboratif dan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Antara kelebihan menggunakan aplikasi Kahoot adalah meningkatkan motivasi dan minat murid terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan maklum balas segera terhadap pemahaman murid dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penguasaan murid dalam pembelajaran. Baik, terdapat 8 jenis aktiviti di dalam aplikasi Kahoot. Antaranya adalah quiz, true or false, puzzle, type answer, poll, word cloud. Kemudian kita ada juga slide, brainstorm, Kahoot challenge dan juga open-ended question. Sekarang cara mendaftar dan login aplikasi Kahoot. Mula-mula kita pergi ke laman sesawang dan kita type Kahoot. Dan apabila dah keluar Kahoot, kita klik dan klik akan keluarlah paparan muka hadapan Kahoot. Kita akan pergi ke hujung sebelah kanan di atas login, klik di login. Dan apabila kita telah klik di login, akan keluar paparan macam mana kita nak masuk. Okey. Klik di sebelah kiri ada Google. Dekat Google tu kita linkkan terus dengan akaun kita dan kita pilih. Bila kita dah pilih, dia akan keluar dan sementara dia tunggu loading dan inilah paparan Kahoot di muka hadapan. Tekan create, tekan Kahoot, tekan blank canvas, pilih tema yang dikehendaki. Pilih jenis permainan atau kuis yang dikehendaki. Pilih limit masa, saya memilih 30 saat. Pemarkahan standard, double point ataupun no points. Typekan soalan pada ruang soalan. Pilih jawapan yang betul pada ruang betul atau salah. Pilih gambar background. Kemudian tekan save. Tekan tajuk yang anda kehendaki. Kemudian tekan continue. Tekan. Untuk tambah soalan kedua dan seterusnya, pada panel sebelah kiri, tekan butang add yang berwarna biru. Kemudian pilih template yang ingin digunakan. Biasanya untuk basic user kita gunakan quiz ataupun true or false. Yang bertanda bintang hijau itu adalah untuk premium user. So saya nak gunakan template quiz. Saya masukkan sahaja soalan dan juga 4 pilihan jawapan. Saya copy sahaja, copy and paste sahaja soalan dan jawapan tersebut. Jika anda dah selesai masukkan jawapan, jangan lupa tandakan tik pada jawapan yang betul. Okay, anda juga boleh masukkan media untuk soalan yang berkaitan dengan soalan. Okay, contohnya, anda nak masukkan gambar, so tekan sahaja simbol tambah di atas ini. Kemudian, upload media. Pilih sahaja gambar yang anda nak masukkan dan tekan button biru upload media. So gambar itu akan dimuat naik lah. Kadang-kadang AI akan janakan gambar berdasarkan soalan yang dimasukkan. Tetapi untuk soalan ini AI tidak janakan gambar. Jadi jika ingin masukkan gambar perlu dimasukkan secara manual lah. Seterusnya kita beralih pada cara menyimpan dan mengurus kuis. Untuk menyimpan, anda perlu menekan butang Save. Dan sebelum anda simpan, pastikan bahan-bahan yang digunakan adalah bukan dari premium team. Kemudian, bila anda hendak mengurus, bila sudah menyimpan, akan keluar di
recent aktiviti kita dan anda tekan di situ dan tekan share. Dekat butang share itu, anda boleh melihat pelbagai platform sosial media yang anda boleh kongsikan dan juga anda boleh meletakkan email seseorang untuk kongsikan bahan tersebut. Kemudian, selepas anda menekan butang share, anda perlu menekan butang assign untuk memilih tempoh penyesuaian masa yang dilaksanakan dalam kuis ini. Cara menjalankan kuis. Pertama, cikgu tekan assign. Kemudian, tetapkan tarikh akhir tugasan. Jangan lupa untuk tetapkan juga masa akhir untuk tugasan disiapkan. Kemudian, pilih ciri-ciri khas yang ada pada bahagian bawah. Contohnya seperti tempoh masa untuk setiap soalan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk cikgu tekan butang create pada bahagian bawah. Kemudian, cikgu dapat melihat paparan di mana terdapat beberapa cara untuk kita berkongsi soalan dengan murid. Pertama, kita guna kod imbasan. Yang kedua, salin pautan dan tampal di bahagian carian. Dan yang ketiga adalah dengan cara menggunakan nombor PIN yang disediakan oleh Kahoot itu sendiri. Murid-murid mencari nombor dan terus masuk ke bahagian kuis. Dan yang paling menarik adalah main bersama dengan murid secara langsung dengan menekan host live. Jadi pada waktu ini, murid dan guru dapat main bersama, melakukan pentaksiran bersama dan semua keputusan akan dapat dipaparkan dalam masa yang sama. Baiklah cikgu-cikgu, seterusnya adalah cara guru menguruskan maklumat penilaian. Yang pertama sekali, kita akan pergi ke view full report. Dan seterusnya kita akan melihat analisis kuis tadi melalui murid maupun soalan. Okay, untuk murid, kita akan pergi ke participants. Kita akan melihat murid dan pencapaian mereka secara individu. Manakala melalui soalan pula, kita akan melihat bagaimana persembahan soalan-soalan tadi di dalam kuis. Di sini guru-guru boleh melihat soalan mana yang susah, soalan mana yang senang dan soalan mana yang tidak dapat dijawab oleh murid. Ini juga merupakan fitur terbaru dalam Kahoot di mana murid boleh memberikan maklum balas terhadap kuis yang telah diberikan oleh guru. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.